Allahumma salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rasulullah. Islamic Tunes, platform musik Islami terbesar di dunia, telah hadir di Play Store. Jelajahi musik Islami seperti pop religi, nasyid, qasidah, dan lainnya. Pilih playlist dan jadikan favorit Anda. Putar musik yang Anda simpan tanpa koneksi internet. Simak konten video dakwah dan event Islamic Tunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi ya dalam Geek at Islamic Tune siri ke-6 hari ini. Ya. Artis, hijrah, bukan penasyid. Itu topik kita lah. Ya. Jadi sekarang kita perkenalkan ya kita punya panel apa jemputan-jemputan kita malam ni. Semua dah online dah tu. Kita ada Aden dari Indonesia, Samad Intisor dari mana kau Samad? Malaysia. Lupa ingat lagi London. Okey, Nadia Osman dari Ustazah Nadia Osman Dari Thailand ya. dari Thailand. Assalamualaikum Ustazah. Dengar? Ustazah dengar? Dengar ya? Dengar. Ya, dengar. Sabarlah, kami baru dengar suara Ustazah. Oh, maestro daripada Thailand. Ni Abu Yusuf. Thailand. Ya. Mau panggil ustaz ke? Maestro lah ya, maestro. Maestro nasyid Thailand ya. Dan kita ada bersama kita tetamu special kita dari Malaysia ya. Datuk Nes. Datuk Nes. Kita dah keluar Datuk. Call personal. Datuk, kita dah ke udara ni. Kita dah bersiaran. Dah start. Kita dah start Dengar tu? Assalamualaikum Datuk. Ya. Kita dah start. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Okey, so okey, kita dah kenal dengan panel-panel kita hari ni Adin dari Indonesia, Samad dan Ustazah Nadia dari Thailand. Ustazah dari Thailand tadi ya? Thailand dari Ustazah Nadia. Begitu juga dengan Abu Okey. Yusuf. Jadi apa kata kita kita mula dengan Datuk Nash. Dulu. Datuk nak mula macam mana Datuk? Selawat dulu ke atau Datuk nak cakap dulu? Memperkenalkan diri. Ada yang belum kenal dengan Datuk Nes? Semua orang tengah tunggu ni. Dari Indonesia international ni. Baik. Okey, kalau boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan kebesarannya kita dapat bersama-sama untuk dalam satu sesi yang paling hebat pada malam ni. Dan Geek at 8 ni alhamdulillah saya mengucapkan syabas dan syukur kepada Allah SWT. Yang paling pentingnya kita dapat mengeratkan lagi tali silaturahim kita di dalam layar
yang di alam maya ni. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan jom bagi kita sama-sama selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar majlis ataupun ibadah yang kita buat ni mendapat kerahmatan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebahagian itulah kerana kita kena yakin kepada Allah SWT dan juga kita kena yakin dengan apa yang kita belajar. Setiap satu salawat yang kita salawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya Allah akan memberikan kerahmatan dan pahala yang begitu indah, pahala yang sangat besar kepada barang sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okay, kita nak teruskan. Okey, hari ini seperti Datuk dan jemputan-jemputan kita tahu hari ini kita ada nak bincang, nak berbual-bual sikit pasal topik hari ini, iaitu artis hijrah. Gugat penasyid. Menggugat penasyid kan. Jadi sekarang ni okey, sekarang antara artis hijrah yang saya boleh recall lah kan dalam di Malaysia ni, ramai kawan-kawan kita yang dulu dari mainstream, kemudiannya diorang bukan bertukar arah atau bukan bertukar arah, dia apa nak cakap, kembali kepada fitrah ke ataupun kita cakap diorang dah mula menyanyikan lagu-lagu yang berunsur keislaman, ketuhanan. Kemudiannya diorang pun bukan kata nyanyi saja dengan diorang punya segala-gala lah. Diorang punya pemikiran, dia mula belajar agama dan sebagainya tu ya. Jadi itu kita gelarkanlah arti hijrah tu kan. So yang jadi topik malam ni ialah artis hijrah ni biasanya kita maksudkan dah pernah popular lah tu dengan mainstream. Jadi diorang bila dah nyanyi lagu-lagu berunsur keislaman, dakwah ni, jadi penasyid-penasyid ni kiranya ialah orang kata macam kalau dia ni lagi cepat popular daripada penasyid yang sedang mencari cara untuk kembali. Nasyid dah macam sejuk sikit ni tu kan. Jadi bila keluar orang macam Datuk pula nyanyi lagu-lagu yang berunsur ni, macam dia tak nak dengar budak-budak nasyid ni lagi tu. Jadi itu pendapat saya lah. Jadi Datuk macam mana tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator dan juga kepada semua panel-panel sahabat-sahabat yang saya difahamkan berada dari yang datangnya daripada Indonesia, datang daripada Thailand. Mana lagi yang negara mana lagi? Oh, buat masa ni Indonesia, Thailand
Dan itu Malaysia lah, Malaysia ke kawan kita dia di Malaysia. Dengan sahabat-sahabat kita di Malaysia ini. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah syukur kerana Allah menemukan kita di layar seumpama ini yang tanpa sepadannya ni sekarang ni dah makin lama makin hebat digital dan streaming dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kena faham, kita kena tahu bahawa pertemuan malam ini memang dah pun diaturkan dan memang dah pun ditermaktubkan oleh Allah SWT 50,000 tahun dahulu. Semasa kita semua berada di Lauh Mahfuz memang kita dah dicaturkan begitu. Alhamdulillah malam ni saya dapat bertemu dan saya sangat senang hati, gembira dapat bertemu dengan rakan-rakan baru. Baik, tentang topik kita pada malam ni, gugatkah artis-artis nasyid dengan kemunculan artis-artis boleh dikatakan yang nyanyi lagu rock, lagu balada dan sebagainya yang berada sekarang ni yang telah pun kita katakan dah boleh mendapat tempat di setiap hati pendengar, khususnya di negara kita Malaysia ini. Sebenarnya saya tidak berapa minat untuk nak menceritakan tentang hijrah. Hijrah ni sebenarnya bukan hijrah ni bermaksud, tapi saya faham. Kebanyakannya pun memang faham kerana hijrah ini daripada yang kita melakukan perkara-perkara yang larau ataupun perkara-perkara yang tidak berapa tidak patuh syariah. Jadi kita sekarang ni kita dah pun melalui pula dengan patuh-patuh syariah dan sebagainya. Sebenarnya definisi hijrah ini ada bagi pendapat saya konsepnya ialah kita berhijrah dari Indonesia ke Malaysia umpamanya, dari Malaysia ke Thailand. Itu hijrah tempat. Tapi kalau dalam definisi hijrah ke lagu ni pun daripada lirik-lirik yang banyak kepada lirik yang keduniaan, lirik yang menceritakan tentang kehebatan manusia, makhluk dan sebagainya, itu adalah merupakan penghijrahan. Tetapi kalau nak ceritakan pasal hijrah seseorang itu kepada yang lebih baik lagi, kalau dulu saya rasa itu kita kena perhalusi dengan perkataan hijrah kepada insan ini. Kerana apa? Kerana hijrah ni adalah merupakan satu perkataan. Yang paling pentingnya ialah pengorbanan kita dan usaha kita. Itu yang paling penting. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dilahirkan sebagai umat Islam dan kita dilahirkan sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi sepatutnya kita tidak boleh ada perkataan hijrah. Kerana itu tanggungjawab kita sebagai manusia ataupun sebagai insan yang dah memang alhamdulillah Allah tetapkan dan Allah berikan kita umat Nabi Muhammad yang mempunyai ad-din. Jadi yang ada Islam daripada mula kelahiran kita sehinggalah kita berada sekarang ini. Yang paling pentingnya kita kena congkil khazanah Allah. Kerana khazanah Allah yang ada ni memang kita tidak dapat nak menafikan bahawa khazanah Allah adalah khazanah yang paling hebat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sebenarnya yang nak mencongkil khazanah Allah ini. Apa dia khazanah Allah? Macam-macam. Khazanah Allah ini adalah membuatkan sesuatu benda yang membuatkan kebaikan. Kita ada menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini adalah merupakan satu tanggungjawab kita sebenarnya. Tetapi untuk kita nak balikkan kepada fitrah yang diberikan kepada kita, ini hendaklah kita mantapkan lagi dan kita hebatkan lagi, perhalusi lagi setelah umur itu meningkat. Macam kanak-kanak yang baru saja lahir, daripada telentang kelahirannya, kemudian dia cuba menyarap, lepas menyarap cuba merangkak, lepas merangkak cuba jalan jatuh sehinggalah dia boleh jalan dengan pantas dan berlari dengan pantas. Begitulah juga dengan anutan agama kita, Islam. Kita kena belajar daripada awal. Jadi kalau kita terlepas pandang daripada zaman muda kita terlepas pandang, naklah kita congkil kembali, naklah kita tambah nilai kembali agar kita tetap dengan iman kepada kita sejak daripada azali lagi hingga ke saat ini. Iman tidak boleh hilang dan tidak boleh lari kalau kita sentiasa doa kepada Allah SWT. Jadi yang kita takutnya apabila kita makin hari, makin tua, makin berumur, iman kita makin menipis.
Itu yang kita takut. Jadi kalau kita takut iman kita makin menipis, hendaklah kita menyingkap kembali apa yang telah kita lakukan pada yang lalu. Jadi kerana apa? Kerana yang lalu itu adalah merupakan pengajaran dan juga pengalaman kita untuk menambah nilai agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Kalau kita singkapkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat dan sahabat-sahabat baginda. Sehingga kan kalau kita nak cerita pasal Rasulullah memang tidak ternilai bahawa Rasulullah ini adalah mempunyai sifat yang sangat penyayang, sangat kasihkan khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka bagaimana saya berkata begitu? Kerana setiap langkah, setiap usaha, setiap tutur kata, setiap apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pengikut dan juga menjadi ikutan kepada Rasulullah oleh umat-umat Rasulullah itu sendiri. Dan ikutan ini adalah merupakan satu ikutan yang beribadah, yang ada pahalanya. Jadi ini sangat penting. Kalau kita nak ceritakan pengorbanan dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tengok, sehingga kan ke saat akhir wafatnya, saat sakaratul maut datang menghampiri baginda Rasulullah, apa yang Rasulullah ungkapkan? Rasulullah ungkapkan ummati, ummati. Nampak tak? Dia tidak mengungkapkan isteriku, anakku atau sahabatku. Kerana bijaknya Rasulullah ini, sehingga ke akhir hayat Rasulullah pun dia mengingati umatnya. Kerana apa? Kerana isteri, anak, sahabat itu termasuk dalam golongan Rasulullah, golongan umat Rasulullah juga sendiri. Jadi betapa adilnya Rasulullah. Dan Rasulullah sangat mencintai dan sangat menyayangi umat-umat yang seakhir dan yang akhir zaman seperti kita ini. Jadi apakah pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Jadi kalau kita dapat benda itu, barulah kita rasa diri kita ni bertanggungjawab. Jadi maka dengan sebab itu saya memang dah alhamdulillah kalau kita singkapkan lagu-lagu daripada album saya, album kumpulan Lavender dan juga album solo saya, lirik yang dihasilkan, baik-baik liriknya adalah mengesahkan tentang lirik yang dihasilkan adalah mengesahkan tentang ketuhanan, tentang alam dan pencipta. Jadi saya boleh dikatakan 90% yang hasil daripada lirik yang diciptakan untuk saya dan juga untuk kumpulan Lavender yang saya nyanyikan adalah merupakan lirik yang daripada, walaupun lagu tu agak keras. Umpamanya seperti lagu gigil, menggigil aku, ku dengar suara kebesaran, terbangun dari tidurku, suara azan berkumandang. Itu lagu tu keras tu, lagu tu rancak rock. Tetapi siapakah yang nak mendekatkan dengan peminat-peminat rock ni? Jadi maka kumpulan Lavender adalah salah satu daripadanya yang dihasilkan yang mempunyai pendekatan dengan cara ini kepada peminat-peminat Lavender itu sendiri. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan sehingga ke saat ini kita rasa macam kita bertanggungjawab untuk memberikan dakwah kepada peminat-peminat dan juga penggemar daripada kumpulan Lavender dan maupun penggemar saya sendiri. Cuma tu adakah cara dulu tu salah tu? Maksudnya dia lagu ketuhanan tapi cara penyampaian dia kan dengan tahulah masa kita rock dulu kan. Ya okey. Saya faham. Adakah kalau kita yang masuk berkesan bila kita kalau kita masuk mengubah faham. Kalau kita masuk kepada orang kata pernah tak ungkapan peribahasa orang dulu, masukkan harimau mengaum, masuk kanan kambing mengembek. Jadi kalau kita nak berikan benda itu, kita nak menyelami hati budi orang-orang yang mempunyai rambut gondrong, mempunyai rambut yang panjang, yang ada yang pakai seluar ketat dan sebagainya. Ini pendapat saya lah. Jadi pada ketika itu kita masuk dalam golongan dia, tetapi kita memberikan dakwah kepada mereka. Dan bila kita, zaman saya dulu, mereka pada ketika itu, saya yakin sangat-sangat pada ketika saat ini ada di antara mereka ini yang dah pun mempunyai cucu sebagaimana macam saya juga. Jadi mereka sudah seharusnya ada tanggungjawab dan dia tak nak juga anak-anak dia jadi seperti dia dulu.
sekurang-kurangnya dengar lagu ni. Lagu ni mengesahkan kan. Jadi kita berikan pada ketika itu, kita berikan pada itu kerana kita juga bersama dengan dia. Tetapi percaya dan yakinlah, innama al-a'malu binniyat. Setiap kita yang berniat dengan sesuatu niat yang betul, yang niat yang baik, insya-Allah Allah akan lorongkan niat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi sekarang ni Tok, budak-budak sekarang ni, generasi sekarang, dia biasalah macam kita nasihat dia, kita cakap kamu tak payah, kamu jangan buat gini, tapi kita dah buat dulu. Jadi dia orang akan cakap, kita nak rasa juga zaman tu, kita nak rasa zaman glamour tu. Jadi itu yang, adakah penasihat-penasihat sekarang ni lah, dia orang kena fokuskan diri dia untuk approach masyarakat yang lebih terbuka tu. Jadi tamat, kejap tu kita ada penasihat yang generasi baru ni. Cik Samad Intisor. Jadi Samad, awak sekarang hari tu kita berbual tentang penasihat veteran ni. Penasihat kan? Tergugat penasihat baru kan? Sekarang ada pula penasihat yang daripada golongan yang dulu popular ni. Jadi makin mencabar untuk awak. Jadi awak rasa macam mana? Adakah tergugat? Tergugatkah awak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pandangan saya, kalau bila ada yang kata orang tu, orang yang legend macam ni kan, ada masuk dalam industri nasyid sendiri. Oh memang. Kalau kita lihat daripada sudut pandang macam menggugat kan. Tapi pada pandangan saya sebagai antara generasi baru nasyid, pada saya tak ada masalah tu. Sebab macam mereka, kelebihan mereka adalah macam Datuk Nash ni, dia sudah popular, sudah terkenal. Jadi bila dia masuk mana-mana genre pun tak ada masalah. Ya. Kelebihan popular ni lebih ramai orang dapat mesej tu kan. Ya, itu betul juga. Dan sebenarnya satu peluang juga bila ada artis-artis yang sebegini. Peluang bagi macam kami kamu satu perkembangan yang sihat lah. Bagi kamu satu peluang yang baik. Dan lagi satu, sebenarnya bila ada artis yang sebegini, pada saya sebenarnya macam kami golongan artis nasyid baru boleh mengambil peluang untuk kolaborasi dengan mereka ke. Okey. Kalau mereka sudi lah. Mereka sudi lah. Itu je dia punya persoalan dia. Itu macam nak tumpang je. Tapi sekarang ni kita tengok mungkin di Indonesia ada perkara begini ke Aden? Kita tanya Aden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada rockers dah nyanyi lagu macam ni? Ada seperti Opik? Ada. Kolaborasi sudah biasa sekarang di Indonesia. Ya gitu. Bahkan apresiasi untuk penyanyi religi lebih lagi sekarang alhamdulillah. Aden, kenal Datuk Nash tak? Kenal Datuk Nash? Datuk siapa? Datuk Nash. Lavender. Masya Allah. Jujur Aden baru kenal di acara ini beliau. Sebab Aden bukan rockers. Insya Allah nanti kenal, kita berkolaborasi karya insya Allah. Okey, Dan kita tanya tu abang maestro daripada Thailand tu. Abu Yusuf. Di sana macam mana? Atau you dulu rockers juga? Dengar cik ni? Abu Yusuf. Ya. Tak dengar. Tak dengar ya? Tak Dengar. Dengar okey. Jadi belum nak cakap saya ada satu masalah sebab saya ni tidak boleh cakap Melayu. Saya boleh cuma cakap Melayu Patani saja. Okey? Cakap je lah. Kami dengar je lah. InsyaAllah kami faham. Ustazah faham boleh terangkan kat kita. Ya. Ustazah faham kan? Jadi dulu saya pun main lagu-lagu rock juga. Jadi dengan di masyarakat nasyid di Thailand ni tidak ada cabaran begitu. Ya, tidak ada, sebabnya masyarakat nasyid di Thailand ni kecil saja, bukan. Okey. Ya faham. Jadi maksudnya sesiapa saja yang dalam masuk dalam nasyid ni bolehlah.
tak kira lah, dia tak gugat apa-apa lah. Tidak kira dia dari rock. Ya, asal semuanya. Ya. Tidak gugat lah. Ustazah? Ustazah ni, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah? Oh, tak dengar suara Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar? Okey, dengar. Ya. Ustazah ni penasyid ke? Bukan. Saya cuma mencipta lagu. Pencipta lagu. Sikit-sikit lah. Tak pandai nak nasyid. Oh, tak pandai nasyid, tapi boleh cipta lagu nasyid lah. Boleh cipta lirik. Okey, jadi Ustazah pandukan mencipta lirik dan buat lagu tu dari Malaysia punya penasyid ke macam mana? Pada awalnya saya ni tulis puisi. Saya berminat untuk tulis puisi. Apa saja yang saya nampak, saya gambarkan dengan melalui puisi. Lepas tu di sekolah saya selaku seorang guru, di sekolah ada pertandingan nasyid kanak-kanak sekolah menengah. Saya mengajar di sekolah menengah kerajaan di Thailand. Lepas tu ada sikit pertandingan nasyid, maka saya usaha kerana di dalam pertandingan ataupun lomba nasyid itu ada beri tema yang khusus. Maka saya ambil dari puisi saya jadi irama, jadi nasyid, jadi lirik nasyid. Jadi ada keinginan nak popular tak Ustazah? Hika itu. Macam lagu kita nakkan dia dikenali. Popular. Pada awalnya hanya fikir untuk kanak-kanak saja, tetapi setelah dapat buat, setelah anak-anak kita dapat menyanyi, studio Abu Yusuf untuk rakamkan lagu. Abu Yusuf artisnya. Abu Yusuf ada studio, ada buat studio. Ya. Okey, kita ke Datuk dulu. Okey Datuk. Sekarang kita ke segmen. Kita berbalik ke Datuk Nash. Kembali pada Datuk Nash untuk segmen Datuk. Ya. Datuk ada segmen apa Man? Okey, alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Saya dapat bertemu dengan penyanyi-penyanyi nasyid seperti Abu Yusuf, Adin dan juga Samad dan Ustazah daripada Thailand. Alhamdulillah syukur. Yang paling pentingnya penglibatan kita ni, setiap usaha kita untuk berdakwah walau dari segi cara apa sekalipun, saya percaya Allah menerimanya dengan penuh kasih sayang. Jadi sama ada kita melalui nyanyian atau melalui apa pun, Allah tetap akan menerima kerana itu adalah usaha dakwah kita. Satu perkara yang saya nak sebut kat sini, zaman sekarang ini adalah zaman yang bukan lagi zaman seperti dulu. Dan alhamdulillah saya diberi peluang untuk mengerjakan ibadah umrah pada tanggal 20 hari bulan Januari yang akan datang ni. Jadi kalau ada sesiapa Tuan Haji ataupun kita punya pengurusi channel kita ni, moderator kita, kalau nak join sekali dengan saya pada 20 hari bulan Januari 2022 ini, saya akan insya-Allah dengan izin Allah saya akan berlepas ke Tanah Suci di Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga jemaah-jemaah yang lain. Jadi saya diberi peluang ini bersama dengan ANM Berkat Travel and Tours Sdn Bhd yang membawa kita untuk menjejakkan kaki kita dan beribadah lebih lagi kepada Allah SWT di Tanah Suci. Jadi saya sangat teruja ANM Berkat Travel and Tours ni membawa saya juga bersama-sama dengan jemaah lain untuk beribadah bersama-sama. Jadi kita boleh belajar lagi dan kita boleh tambah nilai untuk kita beribadah kepada Allah SWT lebih-lebih lagi di Tanah Suci Al-Mukarramah dan juga Al-Munawwarah. Alhamdulillah syukur sangat-sangat
Jadi peluang ini saya nak bagi tahu kepada semua penonton-penonton, bolehlah join saya. Kalau ada kesempatan, bolehlah menelefon terus ke talian ANM Berkat Travel and Tours. InsyaAllah kita akan boleh berbicara tentang ibadah kita di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah. Jam ada tak? Jam? Ya? Ada jam tak? Jam? Oh ya. Okey, saya pun juga jadi saya juga alhamdulillah lah, rezeki yang Allah bagi kepada kita ni adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan saya tengok tak jam saya ni. Ini adalah very eksklusif. Eksklusif sangat jam saya ni. Saya suka pakai jam ni kerana jam ini adalah merupakan jam yang sangat istimewa. Jadi nama jam inilah QR. Dan siapa yang dapat miliki jam ni, dia ada satu kotak yang sangat cantik kotaknya. Dan kotak tu ada gambar saya dan saya pakai jam macam ni. Dan seterusnya dalam di belakang jam ni ialah ada saya punya signature saya. Di belakang sini ada signature Nash dekat sini. Dan insya-Allah kalau misal kata sesiapa yang ingin memilikinya, bolehlah berhubung terus dengan saya punya pegawai perhubungan saya yang membantu saya, iaitu saudara Ayub Majid. Jadi dia akan dia akan melayani anda. Dan jam ini adalah merupakan ditaja oleh QR Yus Sedia Berhad. QR Yus Sedia Berhad. Alhamdulillah. Jadi inilah banyak color sebenarnya. Dia ada tali yang berlainan dan saya suka pilih ini sebab ini ada nampak sedikit eksklusif. Dan jam ni memang berat dan memang kita boleh berenang, kita boleh apa pun, memang waterproof. InsyaAllah jam ni saya suka sangat-sangat. Jadi kalau Adin nak pakai jam ni, atau Samad nak pakai jam ni, atau Abu Yusuf nak pakai jam ni, ataupun Ustazah dan semua yang ada tu maklum kepada saya. InsyaAllah saya akan simpankan dan ini adalah merupakan eksklusif. Kita tak banyak, yang ada dalam pasaran ni hanya ada 500 sahaja untuk setakat hari ni lah. Tapi kalau ada permintaan lagi, insyaAllah kita akan buat lagi jam eksklusif daripada Nash. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Keren. Halo? Dengar? Masih ada? Datuk dengarnya ada show lepas ni? Ya, insyaAllah. Saya ada jemputan. Jadi saya minta maaf. Saya terpaksa nak tinggalkan kepada sahabat-sahabat yang ada. Kepada Tuan Haji, terima kasih juga yang telah pun menjemput saya untuk bersama-sama dalam gig at 8 ni. Jadi saya sangat bersyukur dan program umrah bersama dengan saya ni dan juga ANM Berkat Travel and Tours ni, saya sangat teruja dan insyaAllah kalau mohon maaf kalau ada apa-apa kesilapan yang saya lakukan maupun tutur kata saya yang kurang menyenangkan. Maafkan saya. Kepada semua penasihat-penasihat, you are the best dan inilah salah satu daripada dakwah kita. Ingat jangan berhenti dakwah dan mohon kita kepada Allah SWT agar akhir kalam kita esok kita fasih, mohon Allah fasihkan lidah kita dan juga bibir kita untuk menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Ya. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau siapa yang nak jam, contact Cik Ayub ya. Ya. Dan boleh ikut Datuk ke mengerjakan umrah. Ya. InsyaAllah. Gratis. Kita berbalik pada Aden. Baik, okay. Maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Amin. Kalau sempat nanti masuk balik. Okey Aden. Ya, kita selamat datang. Ya, Bang.
Kejap. Ada satu baru ni seorang tetamu. Bunda Umi Aulia. Ya. Umi Aulia, selamat. Assalamualaikum. Selamat bersiaran. Selamat bersiaran. Indonesia. Oh ya, dari Islamic Team Indonesia. Umi Aulia ya, adalah Umi Aulia. Okey, nanti kita kita berbalik kepada Aden. Balik kepada Aden sebab Aden ni seorang penasyid lah di Indonesia kan. Jadi tak gunalah kita nak dengar dia bercakap, so kita nak suruh dia nyanyi pula. Ya. Boleh? Malam ini kita dengar nyanyi dulu kita. Malam ini. Baru kita komen. Secara live. Sikit-sikit ya, boleh ya? Ya, bisa. Ya, kebetulan sebelumnya perkenalkan, Aden ini berasal dari Sukabumi, Indonesia. Dan Aden alhamdulillah diberi kesempatan oleh Lunak Record dari Bapak Tuan Rozman untuk menyanyikan satu buah single. Yang ini versi wanitanya itu dipopulerkan oleh Teh Aci Cahaya. Dan untuk versi male, Aden nyanyikan. Dan judulnya Ana Uhibbuki Fillah. Mungkin boleh dinyanyikan ya, itu aja ya? Ya. Insyaallah. Yang hafal lagunya di rumah atau di streaming online boleh nyanyi bareng ya, boleh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Kekasih idaman yang ku harapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuki fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuki fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Terima kasih. Baik sekali. Itu dicipta oleh siapa? Aden sendiri ya? Bukan. Ana Uhibbuki Fillah ini kebetulan penciptanya Teh Aci Cahaya. Oh, Cahaya. Iya, jadi Aden cuma menyanyikan saja. Versi Adam. Ya. Versi Adam ya. Ya. Itu sedih bunyinya. Bunyinya sedih. So, siapa ni Aden? Ya. Kamu nyanyi sesedap itu, tergugatkah kamu dengan penasyid-penasyid yang artis-artis yang dari mainstream tu menyanyi lagu-lagu Islami? Ketuhanan, iya. Ya, kalau secara pribadi tidak sih, mungkin ya tidak. Cuman untuk secara netizen atau secara konsumen, mungkin mereka
lebih familiar dengan penyanyi-penyanyi yang hijrah gitu, karena secara terkenal mungkin lebih terkenal mereka gitu, seperti itu. Okay, jadi apa kata kamu pergi mainstream lepas tu baru nyanyi? Kalau saat ini yang Aden rasa bagus itu ya kita juga tidak ada salahnya untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan penyanyi-penyanyi yang di luar nasyid seperti itu. Ya, yang penting kita punya niat untuk tetap mensiarkan lagu dengan siar-siar yang positif tentunya. Apa bezanya? Adakah diorang ni penampilan dia, image dia, identiti dia, apa yang beza diorang tu dengan orang yang dipanggil penasyid ni? Kan maka orang lebih ramai minat dia. Adakah sebab dia orang lebih glamour gitu? Pakaian mereka lebih menarik atau apa dia? Penampilan mereka, pendapat Aden macam mana? Sebelum kita tanya kalau menurut Aden mungkin perbedaannya sih lebih ke packagingnya mungkin ya. Jadi penasyid kena tukar packagingnya sekarang? Ya, mungkin sekarang saatnya penasyid terinspiring juga oleh penyanyi-penyanyi yang hijrah. Jadi sebagai penyanyi religi kita harus bisa mengikuti tren yang ada, tapi dengan tetap attitude yang bagus seperti itu. Yang penting niatnya itu ya. Dan niatnya terutama. Ya, seperti Dato' Nesh kata tadi, bilang tadi ya, yang penting tuh niat. Betul sekali. So sekarang kita tanya, okey Cik Samad lah. Cik Samad nampak tak sabar nak meluahkan perasaan dia kan. Tak ada. Kan? Okey, jadi you cakap tadi memang cantik lah. Mana kalau bergabung dengan diorang ada lebih baik. Orang cakap apa guna bersaing kalau boleh berganding kan? Betul. Betul. Jadi, ya. Tapi persoalan dia ialah apabila kamu sendirilah. Mat, ada betul ke Mat, identiti diorang tu lebih menarik, Mat? Image diorang, package diorang lah macam Aden cakap tadi. Maka diorang ni lebih cepat diterima atau macam mana? Macam saya cakap tadi lah. Kalau menurut Aden betul sekali. Sekarang kita tidak hanya audio saja, tetapi secara visual juga harus bagus. Okey, sekejap Aden, kita dengar apa Samad tadi nak cakap. Oh iya, silakan. Ya. Macam apa yang saya cakap tadi lah, dia kelebihan mereka tu sebab package mereka dia daripada mainstream, so penasyid. Padahal tak ada nak kata package lebih menarik sebab penasyid sendiri pun ada menawarkan kata package mereka yang tersendiri, identiti tersendiri. Cuma bezanya mereka telah lebih tersohor lah daripada zaman dia mainstream. Jadi dia macam saya cakap tadi lah, dia pergi mana-mana genre pun tak ada masalah. Dan kalau kita tengok cakap kalau benda tu persaingan, saya ambil contoh satu perkara lah. Contoh macam kita tengok Hijaz ataupun Intim pun kadang-kadang dia pergi collaborate contoh dengan Kai Bahar dan sebagainya kan. Macam Raihan dengan Alif Sata. Maksudnya kat situ bukannya hanya penasyid baru yang baru saja perlu berbuat demikian. Kalau kata ataupun macam tadi host cakap tadi ada bukan tu nampak macam menumpang ke? Kalau kita tengok macam Raihan, dia nak cari nama apa lagi? Kan macam Intim, dia nama dia kira dagah dalam industri nasyid. Kenapa dia perlu lagi nak collaborate dengan orang yang hebat macam tu kan? Tapi kata orang tu cuma nak memeriahkan lagi sebenarnya benda itu. Dia sebenarnya tak ada masalah pun. Dia sebenarnya tak ada kira, kalau kita dari satu sudut pandang akan mengatakan macam ni menumpang orang ya, itu ya dan tidak. Dan lagi satu sebenarnya kalau kita ada kolaborasi yang sedemikian, sebenarnya kita sama-sama macam Dato' Nash cakap tadi kan, kita sama-sama nak mengangkat nasyid itu sendiri. Sebenarnya tak ada persoalan pun siapa lebih popular. Samad. Boleh ke kumpulan nasyid ni diorang try buat macam K-pop? Nak popular kan? Boleh ke Mat? Mungkin boleh, tapi syarat dia kena buat yang bersesuaian lah dengan image tu. Janganlah dia melompat-lompat. Untuk kita boleh Islamkan K-pop tu lah. Betul, kita Islam. Betul juga kita Islam K-pop tu. Betul lah. K-ballad ke K-pop dan sebab kadang-kadang ramai orang familiar dengan dia punya music arrangement yang sebegitu. Memang bila timbul persoalan ni macam tahu-tahu je kami pun tengah ada nak buat eksperimental.
Boleh. Jadi kami nak tengok kita nak tengok macam mana satu golongan yang you tahu lah penasyid ni kalau macam di college, universiti, diorang adalah satu kita panggil kelompok lah satu kelompok geng-geng yang biasanya yang tak berapa nak popular juga di masa di college ke universiti ke apa kan. Yang lebih popular yang rockers ni, yang penampilan dia lebih orang kata apa mainstream lah. Jadi lebih garang lah. Lebih garang. Maksudnya tak untuk jadi bersaing untuk sama macam diorang. Jadi mungkin tak perlulah pada saya tak perlu nak jadi macam diorang. Cuma ambil yang baik je lah kan. Cuma kalau pelik juga penasyid kalau menari macam K-pop tu kan. Oh itu memang lompat-lompat lah. Ya Allah, ya Allah. Jahit lah nama dia. Takkanlah penasyid nak joget macam kalau dulu kalau satu ketika kan macam kumpulan insing, kumpulan Backstreet Boys kita nak joget macam dia orang kan. Tengok ni masalah ni. Dia nak tengok macam tu. So kita tanya kawan kita di Patani tu dia macam rocker sikit tu tengok tu. Cik Abu Yusuf. Maestro Abu Yusuf tu. Apa pula pendapat dia? Ya. Maksudnya perlu ke kita apa ni orang kata tukar image. Tukar image macam you nyanyi lagu rock tapi lirik dia apa orang kata lirik ketuhanan dan sebagainya. Tapi you goncang-goncang kepala juga macam mana? Macam metal. Macam metal. Loncat-loncat. Lah pasal nak tarik orang, nak tarik peminat. Mic. Mic. Oh dengar ke? Tak, dari mic. Abu Yusuf. Abu Yusuf, mic tak on. Okey. Kau dengar suara dia? Okey, dah dengar dah tadi. Hello? Ya? Okay, silakan. Saya nanti aja pas kami dari Yos. Saya pernah kompos lagu nasyid macam apa ni? Rap, R&B. R&B pun saya pun pernah kompos lah tapinya apabila penyanyi tu ambil pergi show ni tidak ada acting jadi tak package lah, tak package. Dia tetap irama saja okeylah. Irama saja tapi dia nyanyi tetap tegak lah. Tegak diri berdiri gitu. So kita nak dengar Abu Yusuf seorang penyanyi kan? Saya bukan penyanyi. Oh bukan Bukan. You pencipta lah Saya kompos apa ni irama lah. Arranger dan sebagainya lah, producer dan sebagainya Ya. Okey, nanti kita akan dengar hasil. Nak dengar boleh? Okey, kita dengar sekarang Abu hasil karya daripada salah satu you punya hasil karya. Boleh? Dia nyanyi. Oh dia nyanyi. Sebenarnya boleh nyanyi sekejap Sekejap kita dengar Abu Yusuf punya punya karya. Ya. Nak tengok kita melompat ke tak? Lagu yang saya komposnya satu lagunya kalau untuk artis di Malaysia nya lagu Surat Cinta Inti. Okey. Ya. Tahu. Okey, kita dengar. Kita dengar kita mainkan video. Kita dengar ini. Ayam ketika kita menikmati hidup dalam kemewahan dan kesenangan, bahagia, bebas, merdeka. Tiada apa-apa kerusingan, tiada apa-apa keraguan.
tiada apa-apa ketindasan. Kita wajib sujud bersyukur Allah masih memberkati kita. Tapi kita jangan sekali lupa saudara kita di amuk penjara, dibunuh, dibantai, diperkosa, tanah-tanah mereka dirampas, kedaulatan negara dijajah, masjid suci ketika kita dihina. Jangan kita diam, 1000 bahasa, bukalah mata, telinga dan hati. Jerusalem milik Palestin, Al-Aqsa milik kita semua. Mari kita menatang doa, memohon pertolongan Ilahi. Selamatkanlah Al-Aqsa, bebaskanlah Palestin. Jahannamlah penjajah Israel, laknatkanlah Yahudi. Curahkanlah api-api neraka kepada penyokong dan sekutunya. Jangan kita diam, 1000 bahasa, bukalah mata, telinga dan hati. Oh, Jerusalem milik Palestin, Al-Aqsa milik kita semua. Mari kita menatang doa, memohon pertolongan Ilahi. Selamatkanlah Al-Aqsa, bebaskanlah Palestin. Jahannamlah penjajah Israel, laknatkanlah Yahudi. Curahkanlah api-api neraka kepada penyokong dan sekutunya. Okey. Bagus lagu dia. Sedap lagu. Ya, sedap. Ya. Ya. Bersemangat. Ya, betul. Kata tak boleh nyanyi. Itulah kata tadi tak boleh nyanyi. Dia dengar ke tu? Abu Yusuf. Ya. Bolehlah di remake versi Indonesia. Betul. Mike, Abu Yusuf. Dia Mike. apa? Tak on. Ya. Okey. Ustazah Nadia Osman. Ustazah Nadia Osman. Ya. Sudah berapa banyak lagu dicipta? Dalam kira-kiranya 20 lebih. Banyak tu. Ya. Kami di sini kami ada satu keluarga nasyid Fatani. Keluarga nasyid Fatani, maka penasyid di bawah. Ya.
Penasyid-penasyid di bawah di dalam keluarga nasyid Fatani ini ramai sangat, banyak kumpulan. Jadi Ustazah mencipta lagu untuk mereka semua lah. Ya, cipta untuk mereka. Dan kira-kiranya 20 kumpulan lebih lah. Oh, lagu-lagu tu sudah masuk digital. Ya, sudah masuk digital sudah. Ya, sudah dalam YouTube, tapi tak sama lah, tak sama dengan Malaysia. Kami cuma penasyid-penasyid kecil-kecil saja. Sudah ada Spotify, iTunes. Edaran digital sudah ada. Edaran digital, Spotify. Di platform digital. Selain YouTube, apa lagi? Selain YouTube. Selain YouTube, ya mereka ada page untuk mereka sendiri. Kumpulan masing-masing. Ya. Oh, maknanya tidak di Spotify, Deezer dan sebagainya lah. Adalah. Di Islamic tu? Belum. Okey, boleh. InsyaAllah. Gunakan platform Islamic tu untuk. Boleh. Terima kasih jika itu diizinkan. Ya. Untuk disebarkan karya-karya Ustazah. Ya, insyaAllah. Ada yang kami boleh kita dengar? Boleh. Yang last sekali, kebiasaannya saya cipta lagu berunsur bersemangat lah. Tetapi setelah kami di sini ada sedikit lah yang turut-turut tengok kami, intip-intip kami, rasa-rasa tergerun juga. Maka adalah lagu kami. Jika yang bersemangat ada kami bagi dengar, boleh kongsi di sini lagu Sungai Derita. Sungai Derita ya. Baik. Ya, tetapi kalau nak yang baru last kali ni kami cipta lagu mengenai cinta. Kerana anak-anak kami sekarang sudah dewasa, semuanya nak berpasangan. Kami cipta lagu Dua Insan Satu Jiwa. Ya. Dengar tu. Dua Insan Satu. Yang lagu dari warisan dari keluarga Nasyid Fatani. Lagu yang terbaru. Itu yang terbaru boleh dengar? Terbaru pun adalah dalam setahun. Tahun setahun ya? Tahun baru ni. Cuba dengar Sungai Derita dulu. Kita dengar Sungai Derita ya? Sungai Derita. Nak Sungai Derita pun boleh. Tak apa, kita buka dari sini. Sungai Derita pun boleh jika nak. Ya, okey. Boleh. Kita dengar Sungai Derita ya. Ya, boleh. Sekejap. Kami tengah cari sungai. Okey, Sungai Derita. Most people and most businesses can shoot a video like this. You'd agree, right? But what they can't do. It's okay. Ku imbas kembali kisah silam bersama titisan air mata, kisah yang menjadi tititan yang mengguncangkan jiwa. Atuk nenekku pernah dianyai, dijerut, diheret tanpa beri kemanusiaan, bawa pergi tempat yang mengubah
nasib mereka. Di sana di kota Bandaraya, di rumah musuh agama dan bangsa. Sepasang sungai digali dengan 10 jari, didera, disiksa, diperkosa, dipaksa umpama hamba sahaya. Akhirnya diberi nama Sungai Derita. Kami selaku pewarismu akan bangun dan mara ke depan, mempertahankan bangsa agama agar gemilang kembali dengan izin ilahi. Atuk nenekku pernah dianiayai, dijerut, diheret tanpa beri kemanusiaan, bawa pergi tempat yang mengubah nasib mereka. Di sana di kota Bandaraya, di rumah musuh agama dan bangsa. Sepasang sungai dikali dengan 10 jari, didera, disiksa, diperkosa, dipaksa umpama hamba sahaya. Akhirnya diberi nama Sungai Derita. Oh alangkah pedih, duhai bangsaku, mengenangkan kisah silammu. Sepasang sungai dikali dengan 10 jari, didera, disiksa, diperkosa, dipaksa umpama hamba sahaya. Akhirnya diberi nama Sungai Derita. Akhirnya diberi nama Sungai Derita. Itu dia tadi daripada ciptaan Ustazah Nadia Osman. Sedap lagu dia. Tahun bila cipta lagu tu? Dah lama ya lagu tu? Tahun bila cipta? Lagu ni dah lama. Sekarang penashid ni dah universiti. Dulu mereka masih di sekolah menengah. Oh, sekolah menengah. Okey. Okey, baik. Ya. Kita sekarang kita tunggu Datuk Razi ya. Ya, Datuk Razi. Kita menunggu Datuk Razi ya. Tu Datuk Razi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Datuk. Terima kasih. Teruskan Datuk. Okey, salam saya Al-Ul, iaitu northern part of
Saudi Arabia. So sekarang saya berada di Saudi bersama dengan jemaah-jemaah ANM Berkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah live. Ya, tengah live ya. So di sini adalah merupakan perkampungan Al-Ula, iaitu kaum Nabi Soleh, Madain Soleh, kaum Samud di mana satu kawasan yang telah dimukai Allah SWT. Tapi kita datang ke sini adalah untuk melihat keajaiban dan keindahan yang Allah ciptakan. Mari saya tunjukkan view. Subhanallah, Masya Allah. Cantik kan semua para cantik. And should come here dengan Abang Nash. InsyaAllah. Amin. Itulah dia punya posisi berbatu kan? Berbatu kan? Yelah dekat belakang dia macam So di sini kita sampai di Madinah itu pada 2 Disember, bertolak dari Malaysia 1 Disember dan diiringi dengan Datuk Nash di airport itu. Terima kasih kepada Datuk Nash kerana bersama dengan para jemaah, dan di sini jemaah Berkat ada dalam 40 orang lah, bersama dengan jemaah-jemaah dengan yang Berkat, ada Muabela dan ada beberapa IG Insta famous lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jika ada orang yang nak join, nak contact, macam mana nak contact dia, Datuk? Okey, barang siapa, saya itu sebelum pergi sempat mengadakan satu majlis tahlil, kenduri kesyukuran dan juga soft launch untuk program umrah Datuk Nash di Four Seasons Kuala Lumpur, diketuai oleh dengan Datuk Ustaz Noh, bacakan Yasin bersama pada hari itu, dan juga barang siapa yang berhajat nak menunaikan umrah bersama Datuk Nash pada 20 Januari hingga 29 Januari, boleh hubungi pejabat ANM Berkat Travel and Tours yang terletak di Menara Jacob, Kuala Lumpur, atau boleh berhubung dengan saya di talian. Okey, catat ya, 017 753 9106. 9106. Nanti kami akan paparkan di bawah. Dan staf saya di Kuala Lumpur, Encik Hafiz, akan boleh saya arahkan untuk menghubungi pada siapa yang berkeinginan dan berhajat menunaikan umrah. Okay, Datuk. Dan mungkin ulang balik nombor phone tadi. 017 753 753 91 06. Okey. Ya. Nanti kami paparkan di skrin. Ya, alhamdulillah dengan berkat setelah kemarau yang panjang iaitu 2 tahun Saudi tutup pintu, pada pembukaan trip Disember ni ada seramai 75 orang yang telah komit untuk mengunjungi tanah haram Mekah dan Madinah bersama ANM Berkat, dan satu permulaan yang baik dan juga bagus di sini. Tapi mungkin ada di pendengar-pendengar di luar sana berkata terlalu awal nak pergi. Jangan takut sebab keadaan di sini selamat, dan juga kita patuhi SOP dan juga kita jaga penjarakan kita dengan orang lah, dan juga kita kena jaga diri kita sendiri. Kalau kita nak takut kat mana saja pun, kalau nak diuji Allah kat mana-mana saja boleh. Betul tak? Betul. Yang penting kita doa agar kita menjadi salah seorang yang Allah jemput ke sini. Kat sini walaupun kalau katakan kita ada masa ataupun kita ada duit, kalau Allah tak jemput, tak juga. So kita doa agar kita dijemput dan datang sebagai tetamu Allah, menikmati keindahan dan kenikmatan yang ada di kota suci Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Saya juga berdoa agar
program umrah bersama Datuk Nash berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan dan juga diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. Kita rancang, kalau Allah kata tak izinkan, dia tak berlaku. So kita kena doa agar ia berlaku dengan pada dasarnya saya pun waktu 1 Disember ni datang yang 40 orang ni adalah waktu saya pergi pada 19 Oktober itu, iaitu Maulid Nabi, koinsiden jatuh pada hari jadi saya. So pada masa tu saya pergi, saya just nak tengok macam mana operasi dan SOP untuk nak bawa jemaah menunaikan umrah bila dah dibuka kan. So masa tu saya tak ada orang pun nak pergi time tu. So balik masa tu kuarantin, terus orang nak pergi sehinggalah terciptanya grup ini, iaitu seramai 40 orang itu dibaca. Alhamdulillah. Kuarantin dulu ke sebelum kita ke sana ke macam mana? Sebelum pergi kita kena buat PCR kena pastikan negatif dan kena pastikan kita dah suntik 2 kali lah, 2 vaksin. Tapi siapa yang Sinovac, dia kena ambil 1 booster Pfizer untuk mengelakkan kita kena kuarantin sampainya di Saudi. Kalau katakan kita ambil Sinovac, kita kena ambil 1 Pfizer ataupun AstraZeneca supaya kita tak payah nak kuarantin bila sampai di Saudi. Siapa yang dah Pfizer atau AstraZeneca dia dah tak payah nak ambil booster, dan bila sampai di Saudi tak payah nak kuarantin. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Keadaan di sini sekarang baru pukul 4:30. 4 petang. Pukul 5 dan keindahan di Al-Ula. So actually hari ini seksi bersama dengan pendengar-pendengar di siaran artis Al-Hijrah berpeluang melihat juga keindahan Al-Ula di sini. Alhamdulillah. So Al-Ula ni tadi Datuk cakap Al-Ula ni tempat yang di apa? Di Al-Ula ni adalah satu tempat di mana Allah di mana Rasulullah sendiri cakap jangan sekali kita bawa family kita datang ke sini. Kenapa? Keadaan di sini dulunya adalah kawasan yang dimukai Allah SWT, dan di mana kaum Samud ni dihapuskan oleh Allah SWT dengan tiupan angin dengan petir. Okay. So dengan petir, dan juga kenapa, sebab dia menyekutukan Allah dan dia berbuat berhala dan juga dia mengukir. Tapi seni yang ada pada mereka adalah mengukir. So kat sini banyak ukiran-ukiran yang cantik, dan dia juga boleh mengukir batu jadi rumah. So kat situ dia ada ketaksupan dan dia rasa dia berkuasa. So kat situlah Allah kata dan Rasulullah kata jangan kita melewati di tempat ni melainkan kalau kita menangis. Sedangkan Rasulullah jalan di kawasan ni pun dengan menutupkan mata dan berjalan dengan lancar. Amin, dengan laju. Tapi terima kasih dengan informasi yang menarik tu. Betul. Kita pun baru tahu. Kita jadi pengkarya boleh dengar tu, Al-Ula boleh buat lagu tu. Boleh jadi boleh dapat satu idea tu. Cik Samad, Ustazah Nadia, Abu Yusuf, Aden, Al-Ula tajuk tu kan. Kaum Nabi Saleh. Ya. Terima kasih Dok. Bersama dengan saya dengan Ustazah Mimi. Dan Ustazah ni Ustazah Rahimah. Selamat. Ya, selamat. Kita jumpa lagi. Okey Dok, di siri kedua nanti ya, insya-Allah episod kedua ya. Terima kasih Dok. Okey, sekarang kita sambung balik dengan kawan kita ni. Okay, are we going to Umi Aula? No, belum lagi.
Ya. Kita tinggal Ya. selamat. Okey. Kita duduk lah. Pergi pada Umi lah. Umi. Okey, baik, kita ke Umi Aulia. Kita pasal Islami Pasal tentang festival. Okey. Ya. Apa perkembangan festival nasyid di sana? Kerja berakhir 23 Ya, November. Desember. November atau Desember? November, udah. Udah, okey. Ya. Ustazah. Silakan. 27 November. Ya, okey. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Haji Rosman yang sudah memberikan waktunya untuk kami dari Islamic Tune Indonesia. Alhamdulillah, kami pada tanggal 27 November 2021 sudah menyelesaikan final Festival Nasyid dan Sholawat tingkat Jawa Barat. Peserta seluruhnya itu ada 81 dan masuk final 30 untuk kategori nasyid 16 dan sholawat 14. Acara ini diselenggarakan di Grand Yogyakarta. Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan atau penerimaan yang luar biasa. Jadi kami tidak ada kendala karena kami sebagai panitia itu yang memakai tempat. Panggung sudah disiapkan, lalu background untuk layar panggung juga sudah disiapkan, kursi-kursi, sound dan sebagainya, subhanallah sudah disiapkan semuanya. Alhamdulillah. Dan ini berjalan dengan baik. Dan yang paling membahagiakan itu pesertanya sekali. Usianya masih banyak yang usia 20 tahun. Jadi banyak anak-anak SMA. Jadi pribadi sangat bersemangat untuk terus mengembangkan di Indonesia dengan tentunya membawa dan juga dalam kesempatan ini kita didukung oleh beberapa sponsor, terutama itu sponsor utamanya itu adalah dari founder Islamic Tune sendiri, Abah Haji Rosman. Terima kasih Abah. Semoga Allah mengganti segala apa yang sudah dikeluarkan oleh Abah dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin. Amin. Dan yang kedua itu tentunya oleh dana didamping oleh Ponpes Tahfidz Darul Fitrah ya, milik kami sendiri. Alhamdulillah abinya karena sebagai pembina Islamic Tune, jadi kami tidak ada kesulitan. Yang ketiga juga untuk dana kami didukung oleh Dr. Matt, salah satu penyokong Islamic Tune juga ya. Penyokong itu Aden ANB itu. Manajernya Aden ANB ya. Iya. Jadi beliau sangat support, sangat membantu sehingga kami tidak terlalu berat menghadapi festival ini. Selanjutnya juga kami dapat bingkisan-bingkisan dari El Jata, lalu Dauki, Asoid, dan juga kami dapat promosi dari TV Harmoni, lalu RRI Pro 2 Bandung, dan masih banyak sih ya. Masih banyak yang mendukung kami, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Dan Dewan Juri kami kemarin sengaja mengambil 2 orang dari Islamic Tunes, yaitu Aden ANB sendiri, lalu yang keduanya Teh Rina Pusja.
Yang ketiga, kami memanggil atau mendapat bantuan dari Om Bam itu sebagai film. Dan kami sangat berharap nanti Islamic Tune juga bisa menggarap sebuah film dakwah gitu ke depannya, insya Allah. Terus peserta musik juara kesatunya itu adalah Saudara Aris dari Bekasi. Alhamdulillah suaranya itu bagus sekali. Entah ya gimana ya cara menyampaikannya. Pokoknya bagus banget, lembut dan sangat berkarakter. Terus yang sholawat itu juaranya Arimba, namanya Arimba Mahardika. Itu dari keluarga pemusik ini jazz. Tapi anaknya itu senang sekali gitu. Dan yang luar biasanya itu kalau makhorijul huruf lah, itu bagus sekali gitu. Jadi ini satu kelebihan yang luar biasa. Dan ketika kami tanya ketika wawancara kemarin, apa yang menjadikan rimba seperti ini? Rimba cuma belajar dari dengar saja dan terus dilihat dari bahasa Arabnya gimana, dan alhamdulillah bisa dibuktikan dan tidak akan memalukan, insya Allah. Andai nanti kita promosikan untuk penyanyi lagu sholawat lah. Selanjutnya untuk yang paling terkecil itu adalah Akmal. Usianya baru 15 tahun. Itu dari Sukabumi, itu tetangganya Aden ya. Kita dengar video saja. Suaranya bagus-bagus. Oke, jadi ini ada video grand final tu kan? Bukan video peserta-peserta. Oh, video peserta-peserta ya. Ini kita dengar dulu. Mohon maaf. Kemarin itu selesai acara kita semua sakit. Luar biasa. Semuanya sakit. Dari mulai Umi, sekretaris Umi, Aden sendiri. Semuanya sakit. Karena waktu itu memang kita kehujanan. Musim hujan ya, banjir besar juga, pulangnya itu memang tidak nyaman dan jadi sakit, dan mohon maaf tidak bisa ditampilkan dulu ya. Kita dengar video sedikit. Jadi kita dengar video tentang festival itu ya, Umi? Festival, tapi ada. Untuk yang ke depannya itu, minggu depan nanti kita boleh dengar yang pemenang-pemenangnya. Iya. Tapi ini peserta-peserta saja. Kita dengar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimin. I miss you, I need you, I love you, love, love. I miss you, I need you, I love you, ya Rasulullah. I miss you,
Ya bisa ya. Nah, nanti minggu depan kita dengar video yang mereka nyanyi InsyaAllah. Iya, insya Allah di lain kesempatan Umi sampaikan, komunikasikan ke Abah. Ya. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kerana melahirkan ramai lagi pelapis-pelapis untuk nasyid ini. Pencabar kepada Aden dan yang lain-lain. Okey. Jadi kita pun dah nampak sampai ke closing kita. So Cik Samad. Cik Samad. Cik Samad. Ada lagi apa yang sebelum kami buat konklusi tentang pencabar baru you lah, artis hijrah tu. Sebenarnya kita perlu pandang positif sebenarnya. Apabila ada sesuatu artis yang kata berhijrah ke industri nasyid, kita kena ada rasa bersyukur sebab alhamdulillah ada artis daripada mainstream yang sudi kata tu menyanyikan lagu religi dan memeriahkan industri nasyid. Secara langsung dia mengangkat martabat nasyid itu sendiri. Dan juga kita sebagai penasyid itu sendiri, kita tidak perlu rasa tercabar. Benda tu sebenarnya satu, kita jadikan sebagai kita punya semangat, pemangkin semangat untuk kita berusaha dengan lebih baik. Dan lagi satu, kita macam yang host cakap tadi, kita boleh bekerjasama, kita boleh bertukar-tukar pandangan dan ilmu. Sebab kadang-kadang yang saya tengok, macam saya campur juga dengan ramai komposer daripada mainstream, mereka mempunyai idea-idea yang sangat baik untuk nasyid sebenarnya. Jadi apabila kalau kita sebagai kita penasyid, kalau kita hanya bergaul di kalangan penasyid sahaja, tapi sebenarnya kita bergaul, kita luaskan lagi pergaulan kita dengan komposer-komposer luar. Jadi kita dapat menimba satu ilmu dan idea baru, dan mungkin kita dapat menggabungkan idea-idea tersebut untuk direalisasikan dalam industri nasyid itu sendiri. Jadi secara tidak langsung jadi kita sama-sama kita sama-sama berjuang dalam bidang ni. Ya, betul. So kita sekarang kena tekan penganjur-penganjur supaya jangan asyik nak jemput orang popular je, tak? Betul, macam saya cakap pada yang dulu saya kata apabila ada festival nasyid tu, jemput juga atau mana-mana event organizer ni main peranan juga. Maksudnya bawa artis-artis yang ternama, tak kira daripada nasyid ataupun mainstream. Jadi selangsikan dibawa juga yang kurang ternama. Perkenalkan yang baru. Baru sebab kat situ ada orang kadang tak kenal kat YouTube, dia ni kumpulan apa ni? Sedap juga lagu dia. Jadi mereka kat situ dapat follower yang baik dan dapat satu influence yang baik. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana artis-artis mainstream, artis baru mereka pun diperkenalkan lebih kurang sedemikian rupa. Jadi apabila saya kata kualiti dan kuantiti itu satu perkara kan, ya dan tidak, sebenarnya ruang dan peluang yang diberikan. Ya, betul. Yang utama. Tapi insya-Allah lah kalau ada macam kita panggil kumpulan BTS ke buat show, you boleh jadi jemputan ke apa kan? Boleh, macam contoh minat tu. Betul, macam BTS ke apa benda kan, dia kata tu yang kumpulan super boleh saya lupa dah nama yang Korea kan. Jadi dia cakap pasal K-pop ke? Pasal K-pop ke? Tak, bukan. Maksudnya bila ada kumpulan sebegitu sebenarnya, kita boleh semua menggembling tenaga ataupun kita boleh bersama. Boleh bersama. Yang penting crowd pula tu crowd pula kan. Yes, pula. Betul. Jadi K-pop sebab nasyid dia mesti pun boleh macam-macam genre boleh masuk, tapi yang bersesuaian lah. Cara macam mana kita olah muzik tu daripada segi liriknya. Dan insyaAllah doakan lah. Saya sekarang pun tengah sedang buat satu arrangement untuk satu lagu daripada saudara Muharis Yaakob. InsyaAllah. Tak apa, okey. So jadi kita Islam itu kita akan tekan penganjur-penganjur untuk ambil penasyid-penasyid baru ni lah. Betul-betul. Boleh ke kita tekan? Boleh ke Samad? Bukan macam kita kata kita menekan lah. Kita sebaiknya kita kena tekan. Kata orang tu tekan satu perkara, lepas tu asak dia. Gasak lagi. Okey, gasak kan. Maksud kita pantapkan dia cakap jangan nama yang ternama, sebab bila kita hanya pada yang ternama saja, jadi macam mana pelapis-pelapis pada industri nasyid yang akan datang? Kalau tidak ada kalau kita menggambarkan sikap sedemikian rupa, jadi nasyid tidak akan berkembang.
Dan begitu juga macam saya seru pada penasyid-penasyid semua, janganlah kerana anda semua sudah ternama, ni saya cakap terang anda semua telah ternama, jangan pandang orang yang bawah ni lekeh. Kadang-kadang sebab saya melihat, saya dalam industri, saya melihat apabila untuk dia nak nak berkolaborasi tu, dia pandang bulu sebenarnya. Dia takut nanti contoh kalau panggil kumpulan A, saya tak nak sebut siapalah, kumpulan A duet dengan Siti Nurhaliza. Jadi kumpulan A nasyid ni dengan Siti Nurhaliza, dia nama dia seiring atau dengan Jamal Abdillah. Jadi siapa yang menumpah populariti? Kalau contoh kumpulan dia, contoh dengan Intisar, contoh kan. Intisar bukan 5 sangat pun, contoh kan. Ataupun kumpulan Division. Siapa Division ni? Sepatutnya kita sebagai penasyid sendiri jangan ada macam tu sikap. Kita kita kan orang yang ada agama, orang Islam. Jadi patutnya kita saling membantu sebenarnya. Kita yang ada nama ni, kita kena memberi galakan dan dorongan kepada sahabat-sahabat kita yang baru. Jangan kita fikir diri kita je. Sekarang masalah ni manusia banyak nafsi-nafsi. Jadi apabila sedemikian, nasyid tidak akan berkembang. Kalau kita macam ada mementingkan diri sendiri, kita just kata orang tu melepaskan diri sendiri saja, kita tak fikir ruang lingkup yang besar dalam nasyid, memang nasyid ni tak akan jadi apa. Memang dia akan sebegitu saja. Yalah, tapi tekanan tu datang daripada geng-geng you all juga kan, penasyid juga kan. Tekanan tekanan tu kami juga memberi pandangan dan sebagainya, tapi dia terpulang pada kalau dalam persatuan tu, tengok pada dia orang nak dengar lah. Sebab ada kawan saya cakap, ada kawan saya cakap, yang lama ni tak nak ghostan, yang baru tak boleh ke depan. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang gitulah kan. Kadang-kadang pandangan saya lah, kadang-kadang yang kita tengok ni, kadang-kadang manusia ni dia cakap dia percaya rezeki tu pada Allah Ta'ala, tapi nampak gaya, nama je dia, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia cakap, apa yang ilmu yang dia ada. Kalau kita yakin dengan rezeki yang ada, macam kalau kita tengok artis yang macam saya cakap yang lalu lah, contoh Datuk M. Nasir, Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Jamal dan sebagainya, mereka ada satu tempat level dia tersendiri. Walaupun dia ada artis-artis baru, Wani Hasita, Tajul dan sebagainya, mereka tidak rasa tergugat pun. Show dia orang kalau panggil RM10,000 juga. Tak ada tiba-tiba, Datuk Jamal lah tak ada ni, bayar dia 5K lah. Contoh kan, kita contoh. Tak ada, dia sama, dia adalah level yang dia tersendiri. Walaupun dia dalam kita ambil contoh gini lah Mat. Ada satu lagu sedap, lagu orang buat. Dia suruh budak nasyid ni nyanyi, lepas tu dia suruh orang popular ni nyanyi lah, yang orang yang kita panggil artis mainstream kan. You rasa yang mana akan meletup? Dia tengok pada pembawakan lah sebenarnya. Kalau kita tengok daripada sudut logik lah, kalau orang tu sudah ternama daripada mainstream, memanglah nampak dia mudah mudah saja. Tapi sebenarnya kalau jika seorang penasyid tu dia berkeyakinan yang sangat tinggi dan positif, dia bawa dengan style dia yang tersendiri, tidak meniru siapa-siapa, dia pun sebenarnya boleh ke depan juga. Macam saya cakap ruang dan peluang tu sangat penting di TV, di radio dan di event-event yang tertentu lah orang kata, tertentu dan semualah orang kata. Jika peluang tu diberikan pada semua sama rata, pada saya tak ada masalah pun. Nasyid ni akan berkembang je. Sebenarnya nasyid ni tak ada masalah, kadang-kadang masalah dekat mereka sendiri lah, pada pandangan saya lah. Sebab saya bercakap ni bukan sekadar saya melihat daripada luar, saya berada di dalam industri itu sendiri. Maksudnya nasyid ni tak ada masalah. Yang masalah ialah siapa? Mereka. Penasyid tu sendiri. Sebenarnya yang saya nampak penasyid tu sendiri jugalah. Penasyid tu sendiri. Penasyid dia organizer, event organizer. Dia macam rasa orang kena terima apa yang dia buat. Bukan dia buat sesuatu untuk orang terima. Macam tu kan? Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Yalah, sebab bila kita tengok macam seolah-olah strategi dia, you kena popular dulu baru nyanyi lagu nasyid ni. Ada gitu? Tapi takkan saya nak suruh Samad tiba-tiba buka songkok apa semua kan? Tak juga, tu saya cakap macam popular. Biasa kita tengok daripada sudut mainstream pun, dia akan banyak ambil artis yang sekarang ni, contoh dia ada popular kita tengok di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Jadi kalau macam contoh Insta famous tu, dia peminat ramai dan dia mempunyai suara yang sangat baik. Memang kata orang tu senang nak diketengahkan lah, sebab dia sendiri ada peminat. Contoh saya pernah tengok ada satu YouTuber daripada Dubai, nama dia Mo Vlogs. Mo Vlog ni suara dia tak sedap mana pun. Tapi sebab dia punya, saya pernah tengok daripada view dia below 100K. Selama kau cakap suara dia tak sedap suara dia saya cakap terus, dia nyanyi biasa tak ada. Dia nyanyi rap boleh. Dia nyanyi rap
sekarang dia punya subscriber lebih 10 juta. Jadi apabila dia keluarkan satu single tu memang tak ada masalah. Memang berjuta lah viewer tu. Dah ada penunggu memang dia kan. Sebab saya ikut dia, saya tahu suara dia macam mana, level suara dia. So lebih Tapi dia relax. Jadi dia pandai pilih genre tu, dia dengan suara dia. So okay Mat, terima kasih Mat pendapat memberi pendapat So hari ni kita akan dengar lagu Samad juga kan? Ada lagu Samad juga kan? Intisar. Jadi kepada yang lain, Abu Yusuf dah tak ada. Macam dah tak online. Tak apalah, okey. Aden, penutup Aden, tutup. Ya. Kata-kata terakhir. Pasal Indonesia tak ada masalah macam yang sini kot. Galakkan, bagi galakkan. Ya mungkin yang lalu biarlah berlalu. Kita song-song masa depan yang lebih baik untuk pergerakan nasyid di Indonesia dan Nusantara. Oh iya betul. Saatnya berjamaah, saatnya bersatu. Yang paling utama adalah gimana caranya dari hari ke hari semakin banyak orang peminat untuk menyukai musik-musik yang inspiratif dan positif. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk yang senior, support selalu yang junior. Ya betul. Tapi beri ranah, beri ruang kami ya. Tapi yang junior jangan tak lagu buat Aden. Aden nak lagu. Boleh. Aden. Yang junior tak kenal yang senior ya. Mesti kenal ya. Ya? Yang junior jangan tak kenal yang senior. Betul sekali, sama-sama saling support. Junior sudah pasti kenal. Dan yang paling utama adalah kolaborasi ya. Saatnya berkolaborasi. Saatnya berkolaborasi ya. Kalau boleh berlawan kerana berlawan kenapa berlawan kan? Betul. So Ustazah Nadia Usman, kata-kata yang penutup ya. Saya anak-anak saya di sini, keluarga nasyid di 3 wilayah di Thailand, 3 wilayah selatan Thai atau di nama juga Patani, di tanah Patani. Semoga mereka tetap bergiat dalam menyampaikan dakwah melalui irama ataupun melalui alunan suara. Biarlah mereka berdai atau berdakwah diri sendiri terlebih dahulu, kemudian orang-orang lain lagi. Terima kasih. Dan kami di Patani tunggu kedatangan para di dalam Islamic Tune inilah semuanya. Jika ada peluang, jika ada peluang lagi, sebab kami setiap tahun sebelum COVID-19 kami ada program Dai Voice Thailand dan Dai Voice ASEAN. InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Kita akan bergabung. Ya, bergabung bersama, kita kongsikan segala-galanya. Dari Indonesia juga siap gabung. Ya, insyaAllah. Terima kasih yang undang saya bersama di malam ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Umi ada apa-apa mau dinasihati anak-anak muda ini? Kalau Umi sih di Bandung sudah tenang. Ya. Alhamdulillah. Artinya kita sudah menemukan anak-anak yang berbakat luar biasa. Mudah-mudahan di Malaysia pun di Thailand juga cerita anak-anak untuk bekal kita ke depan, biar mereka itu yang istilahnya yang mendamping adik-adiknya nanti itu lebih mencintai lagu-lagu Islami, lagu-lagu yang religi. Terima kasih. Bingung. Okey, terima kasih. Terima kasih Umi. Okey, Abu Yusuf tadi sudah. Sama belum penutup Ahmad. Sama.
20 patah perkataan je. Sama. Menyeru pada semua penasyid lah supaya tak kira lama dan baru. Sebenarnya kita kena, sekarang dah tiba masanya kita sebenarnya kena bergabung tenaga lah dan lupakan perbezaan pendapat yang ada tu, kita sama-sama bersatu lah tu untuk menuju ke satu dimensi yang lebih mantap. Dimensi. InsyaAllah. Dimensi. Biar kita terawang-awangan ke apa? Ada kita maksudnya kalau dulu kan macam kita banyak ke yang nostalgia yang dulu-dulu, jadi kita bina satu dimensi ataupun kata orang tu satu level yang barulah dalam nasyid untuk mengangkat martabat nasyid itu sendiri. InsyaAllah. Okey, kita dengar Intisar sama ya. Terima kasih Ahmad Terima kasih lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aden, jangan lupa kontak. Siap. InsyaAllah. Syukran. Syukran Aden. Baru settle dia buka. Queen dengan apa Win? Sayu hatiku pilu, adakah daku merinduimu? Kerana tiba ku dengar namamu di jendela telinga, yang nyata menyatakan di bibir penuh dengan pujian. Apakah akan tercapai niat yang telah mereka berikan? Deras sungai mengalir, deras lagi air mataku. Tak hanya isi bumi, lebih lagi kepada jiwaku. Merukai benak iba, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Rasulullah, andai dapat ku bersamamu, sejalur hati ini melur terus mewangi, bahagia hangat membara, kasih sayang menulang cinta, mengubat rindu mekar mesra. Rasulullah, setelah pemergianmu terasa sepi dunia, warisan pimpinan itu hanya dengan kata-kata hawa nafsu yang tercela, sesat di rimba syurga dunia. Deras sungai mengalir, deras lagi air mataku, dalamnya isi lebih lagi kepada jiwaku. Merukai benak iba, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Antara nota dan nota sirah lembaran wahyu tertulis sebagai panduan, di sebalik ujian penuh dugaan, dia paling sempurna ciptaan Tuhan. Ya Rasulullah, maafkan jika ku selalu terlena dari seru sabda dan sunnah. Terimalah aku sebagai umatmu dan sampai ke hujung waktu hayatku, ku mohon kau limpahkanlah syafaat. Rasulullah, andai dapat ku bersamamu, sejalur hati ini menur terus mewangi, bayangan gambaran kasih sayang menulang cinta, mengubat rindu mekar mesra. Rasulullah, setelah pemergianmu terasa sepi dunia,
Dengan itu hanya dengan kata-kata hawa nafsu yang tercela sesat diri masyuka dunia. Allahumma